Assalamualaikum. Okey, hari ini kita berjumpa lagi untuk tajuk Sains tahun 6. Okey, 2 minggu lepas kita dah habis tajuk mikroorganisma. Okey, nanti bila dah mula bersemuka di sekolah, cikgu akan ulang balik tajuk mikroorganisma supaya kita lebih faham lebih bagaimana mikroorganisma itu bertumbuh, bergerak dan bernafas. Okey, hari ini kita masuk unit 4. Buku teks muka surat 47. Interaksi antara hidupan. Okey. Kamu boleh baca daripada buku surat 48. Hingga 63. Boleh baca, kena baca sebab buku teks tu dia menerangkan satu-satu macam mana haiwan ni berinteraksi antara spesies yang sama ataupun antara spesies yang berbeza. Okey, sekarang ni cikgu dah permudahkan untuk kamu membuat nota sebab cikgu tahu tak ramai nak baca banyak-banyak buku surat tu. Sebenarnya buku teks tu dia banyak gambar. Gambar dia banyak, ayat-ayat dia tak banyak. Okey, kamu boleh baca macam mana haiwan mengawal kawasan harimau mengawal kawasan dia. Okey, macam mana burung, laba-laba, itu kena tahu, kena baca. Okey, apa fungsi-fungsi haiwan tu untuk duduk di dalam hutan. Dan kamu kena tahu jugalah macam mana haiwan tu berinteraksi bersama-sama, hidup berkumpulan ke, hidup sendiri ke. Itu kita kena tahu apa beza dia. Okey. Yang pertama, interaksi. Apa maksud interaksi? Interaksi adalah hubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey, sama dalam bentuk kerjasama atau persaingan. Kerjasama ni bersama-sama lah, membantu bersama-sama untuk hidup. Kalau bersaing tu, dia bersaing untuk apa? Biasanya bersaing untuk makan. Kalau tak bersaing untuk makan, kurui lah. Macam tu, bersaing untuk tempat tinggal. Itu bersaing. Okey, itu yang dimaksudkan interaksi. Okey, boleh baca dalam buku surat 48. Macam mana anak burung bersaing, anak ayam bersaing untuk mendapatkan makanan. Macam mana lebah bekerjasama membina sarangnya. Macam mana haiwan-haiwan mangsa menyelamatkan diri. Contohnya kalau yang kamu biasa tengok National Geographic tu, macam mana rusa, kuda menyelamatkan dirinya daripada pemangsa-pemangsa yang nak makan dia. Itu pentingnya. Okey, kenapa? Sebab dia haiwan ni dia perlu berinteraksi, satu untuk mendapatkan makanan. Kalau tak makan, matilah. Okey, yang kedua, tempat tinggal. Kalau dia tak ada tempat tinggal, macam mana dia nak berehat? Rehat. Macam mana dia nak memastikan kemandiran spesies dia. Kemandiran spesies ni macam mana dia nak menyambung keturunan dia. Kalau tak ada tempat, macam mana dia beranak? Itu maksud dia. Okey. Itu maksud interaksi. Okey, contoh yang bawah ni, semut bekerjasama. Kamu perhatikan semut dia tak ada kerja seorang, seekor-seekor. Dia mesti bersama geng-geng dia membantu sama lain sebab dia haiwan yang kecil. Haiwan yang kecil ni kalau dia buat seorang seekor-seekor, tak tahulah bila siap. Okey. Lepas tu kerbau bekerjasama melawan musuh. Macam mana musuh itu? Okey, biasanya ini yang berlaku dalam hutan
di area Afrika lah, macam mana dia nak menyelamatkan diri dia daripada dimakan oleh harimau. Contoh, kucing bersaing untuk mendapatkan makanan. Biasa kucing, contohnya kucing liar, kalau bagi ikan seekor, datang 10 ekor kucing. Macam mana nak makan seekor? Dia kena bersaing. Harimau bersaing untuk merebut kawasan. Ini biasa, harimau tu dia akan meluaskan jajahan dia supaya mudah untuknya mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Helang dan serigala bersaing. Helang bersaing sebab dia boleh terbang. Contohnya kalau serigala, dia mestilah berkumpulan. Itu fungsi kelebihan interaksi antara haiwan. Okey, interaksi ni pun ada dua, intraspesies dengan interspesies. Okey, intra dengan inter ni nanti kamu boleh simak dalam buku teks muka surat 61. Ini 61. Okey, jadi interaksi ni buat dulu, intra tu nanti. Salin ni dulu, intra tu nanti. Okey, ini nota yang pertama. Intra tu antara sama spesies. Maknanya kalau kuda duduk dengan kuda je. Itu intra. Tra, beza tra, ini ter. Kalau ter tu lain spesies. Okey, beza dia tra sama, ter lain. Itu beza intra spesies dengan interspesies. Ni nanti dulu, belum lagi. Okey, ni cikgu dah siapkan dah. Ni dalam nota cikgu. Okey, macam mana cara haiwan tu hidup? Okey, kita boleh tengok muka surat 50, haiwan hidup berkumpulan. Okey, haiwan hidup berkumpulan. Biasanya haiwan yang hidup berkumpulan ni adalah haiwan-haiwan yang selalu menjadi mangsa, kecuali singa, harimau, dubuk, serigala. Dia lain. Okey. Biasanya haiwan yang hidup berkumpulan ni, kamu akan jumpa dia dalam kawanan yang banyak. Jarang kamu jumpa dia seekor-seekor. Macam tu. Okey, kena ada kelebihan dan pentingnya dia untuk hidup berkumpulan. Biasanya haiwan yang hidup berkumpulan ni biasanya lah haiwan yang sering menjadi mangsa harimau, ular, serigala untuk mencari makan. Itu mesti hidup berkumpulan supaya maknanya dia ni lemah. Jadi dia perlu bantuan spesies yang sama dengan dia untuk menyelamatkan diri. Itu pentingnya hidup berkumpulan. Macam mana pula kita nak tahu haiwan yang hidup sendirian? Haiwan hidup sendirian ni haiwan yang memang mencari mangsanya sendiri tanpa bantuan kawan-kawan dia yang lain. Harimau, laba-laba, tupai, belatuk, apa lagi contoh haiwan yang dia hidup sendiri. Okey, hidup sendiri ni boleh tengok dekat muka surat 52. Haiwan ni biasanya yang kamu jumpa memang dia seekor-seekor je. Jarang kamu jumpa dia dengan kawan dia. Itu dia hidup sendiri. Siapa dia, apa dia, boleh tengok muka surat 52 dan 53. Jadi untuk hidup berkumpulan, kamu kena tengok muka surat 50, 51. Kalau yang hidup bersendirian, buka buku surat 52 dan 53. Okey, baca dulu tak ada cikgu nota semua dah. Okey, kena baca. Okey, sekarang ni nota dia kena buat tadi masuk interaksi. Now nota dia macam apa dia kelebihan, apa dia kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan, haiwan yang hidup sendirian. Okey, kelebihan dia kalau yang berkumpulan ni dia
bekerjasama. Biasanya untuk haiwan yang serangga, macam buat sarang, untuk mendapatkan makanan, untuk menjaga keselamatan, melindungi anak-anak, mengawal kawasan. Ini jenis yang haiwan yang lemah. Sebab tu dia mesti duduk dalam kumpulan. Apa kekurangan dia? Apa kelebihan bagi yang sendiri pula? Dia tak perlu kongsi sumber makanan yang terhad. Maknanya punya, kalau dia jumpa makanan tu, itu dia punya seorang. Konyang kan? Sebab tu dia gomok. Okay. Itu antara kelebihan. Tapi nanti kita tengok apa kekurangan dia. Lepas tu mengelakkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. Bagi yang haiwan hidup sendirian ni, dia senang nak dapat pasangan. Jadi dia tak perlu bersaing lah dengan haiwan lain untuk berebut betina. Itu maksud dia. Okay. Tadi kelebihan kumpulan, sekarang ni kekurangan. Dia mudah dijangkiti wabak. Sebab bila seekor kena penyakit, dia akan berjangkit. Sebab tu macam sekarang ni COVID ni, kalau duduk seorang, kalau dia kena, yang lain tak terkena. Betul? Kalau seorang kena duduk dalam satu rumah, habis satu family kena. Itu keburukan dia hidup berkumpulan. Haiwan yang lemah dalam kumpulan suka untuk menyelamatkan diri. Contohnya kalau kamu tengok National Geographic, harimau mengejar sekumpulan kuda belang. Siapa yang last tu, yang lemah tu, dia lah kalah. Okay. Lepas tu dia perlu berkongsi. Sebab tu dalam kumpulan dia kena berkongsi. Macam kamu, sekarang tak boleh kongsi lah, dulu kan kita perlu berkongsi. Contohnya adik-beradik, makan kena tambah banyak. Tak boleh abang lebih adik sikit, adik lebih abang sikit. Itu kekurangan dia. Perlu berkongsi sama banyak. Macam mana kekurangan kalau yang hidup sendiri ni? Okay, dia mudah terdedah kepada ancaman kepupusan. Sebab dia seekor je. Kalau dia tak jumpa pasangan dia, dia akan mati andar tu. Macam tu lah kira. Okay. Sebab dia seekor je. Dia kena usaha sendiri untuk mencari pasangan. Kalau yang berkumpulan tadi ramai, banyak, banyak choice. Kalau sendiri ni tak ada choice. Okay, pandai-pandai kau lah. Mengalami kesukaran mencari pasangan. Tu dia. Okay, bila tak ada pasangan, tak adalah. Dan sukar melawan musuh. Kenapa? Sebab dia seekor je. Dijumpa orang tu 2-3 ekor, mestilah 2-3 ekor tu banyak yang menang. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan bagi haiwan yang hidup dalam kumpulan dan haiwan yang hidup bersendirian. Nanti buat ni ya. Mula-mula tulis dulu apa contoh-contoh haiwan yang hidup dalam kumpulan. Lepas tu contoh-contoh haiwan yang hidup bersendirian. Kemudian nyatakan kelebihan dan kekurangan bagi hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. Okey, ini interaksi antara haiwan pula. Ini dah lah. Okey, daripada atas tu dah baca. Okey, kenapa faktor satu maksud dia hubungan aktif sama macam atas. Okey, faktor persaingan dia berkongsi. Maknanya kalau air tu sikit dia kena berkongsi, dan kalau habis habislah. Itu keburukan dia. Dan dia bersaing untuk mendapatkan persaingan untuk membiak. Okey, dah habis interaksi ni atas ni. Okey, jangan lupa tulis apa maksud intraspesies dan apa maksud interspesies. Okay. Inter dengan intra ni kamu boleh tengok muka 61, boleh baca macam mana dia berhubung dalam kumpulan ataupun dengan spesies yang lain untuk bersaing mendapatkan makanan. Boleh baca sampai muka surat 63. Okay. Okay. Dan ni last, nota yang last. Okay.
terdapat faktor persaingan intra dengan interspesies ni. Kenapa? Dia perlu mendapatkan keperluan asas. Okey, sebab keperluan asas terhad. Okey, menguasai habitat atau tempat tinggal. Dia merebut pasangan. Ini faktor persaingan yang perlu ada dalam intraspesies dan interspesies. Okey, kalau intra ni dia sama spesies. Bila sama spesies, dia akan berebut untuk mendapatkan makanan, air, pasangan dan kawasan. Inter, lain spesies. Dia akan berebut untuk makanan, air dan kawasan saja. Dia tak akan berebut untuk pasangan, sebab dia tak akan cari pasangan yang lain daripada diri dia. Okey, tu beza dia antara intra dan inter. Okey, intra termasuk pasangan, inter tak termasuk pasangan. Sebab haiwan dia akan cari jenis dia. Bila dah habis salin nota, okey, buat tanda cantik Cikgu tak nak karangan. Okey, buat macam ni Now, okey, untuk buku aktiviti 3 buku surat sahaja. Buku surat 35, 36 dan 37. 35 nyatakan jenis interaksi. Interaksi apa? Atas dah cerita dah, interaksi ada dua, intraspesies ataupun interspesies. Okey, lepas tu nyatakan maksud dia. Nombor 5, apakah yang dimasukkan dengan interaksi? Okay, ada dalam nota. Kemudian bawah ni tandakan raid yang hidup kumpulan, tandakan pangkah bagi yang hidup sendirian. Boleh tengok buku teks. Seterusnya, okey, ni okey, berdasarkan ajar di atas nyatakan cara hidup. Okey, cara hidup ni sama ada berkumpulan ataupun bersendirian. Harimau macam mana, rusa macam mana. Boleh berdasarkan gambar pun kita dah nampak. Okey, sekarang ni B pula dia nak kelebihan. Kenapa kelebihannya harimau tu duduk macam ni, kenapa rusa tu macam ni? Itu kelebihan, bawah dia kekurangan. Okey. Nombor 3 ni, nyatakan jenis persaingan yang akan berlaku jika terdapat lebih daripada seekor harimau. Apa yang persaingan yang berlaku? Kalau harimau tu 2 ekor, 3 ekor. Okey, nyatakan. Okey, now ini persaingan. Ini yang tadi tu intraspesies dengan interspesies. Okey. Last sekali. Apakah faktor persaingan melibatkan intraspesies dengan interspesies? Ada 4 tu. Apa yang dia berebut? Okey. Untuk apa dia berebut dalam perhubungan intraspesies dan interspesies. Jadi, untuk minggu ni kita hanya belajar macam mana haiwan tu berinteraksi sama ada dalam kumpulan yang sama, intraspesies, ataupun berinteraksi antara spesies yang lain, iaitu interspesies. Haiwan ni boleh hidup ada jenis yang hidup berkumpulan dan ada yang hidup sendirian. Macam mana hidup yang berkumpulan, kenapa hidup berkumpulan, dan kenapa dia hidup sendirian, perlu tahu kelebihan dan kekurangan. Okey, jadi itu sahaja untuk minggu ni. Jadi bila dah siap nota dengan buku aktiviti ni, boleh hantar selewat-lewatnya hari Sabtu, hari Haji akan datang untuk sema. Jadi sekian, terima kasih.